Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid Ustazah, Alhamdulillah hari ini kita bersama lagi. Hari ini Ustazah Zu akan mengajar mata pelajaran Faraid Darjah 5 dan kita akan berpindah kepada tajuk yang baru, iaitu pelajaran yang ketiga bertajuk Asobah. Dan hari ini kita akan belajar bagi subtopik 3.1 hingga 3.4, iaitu berkaitan pengertian asobah, cara penerimaan asobah, dalil asobah dan juga bahagian asobah. Murid-murid boleh merujuk kitab Faraid masing-masing di halaman yang ke-9 hingga ke-14. Jangan lupa ya, baca doa belajar terlebih dahulu. Baiklah, jika semua sudah bersedia, mari belajar bersama Ustazah Zu. Sebagaimana yang kita telah ketahui bahawa waris yang berhak menerima harta peninggalan si mati terdiri daripada dua kumpulan utama. Kumpulan yang pertama adalah kategori penerima secara fardu ataupun dikenali sebagai ashabul furud yang telah pun kita pelajari pada sesi pembelajaran yang lalu. Masih ingat lagi murid-murid? Ada yang dapat 1/2, 1/4 dan seterusnya. Dan kumpulan yang kedua adalah kategori waris asobah. Jadi untuk hari ini kita akan fokuskan belajar berkaitan waris asobah. Apakah yang dimaksudkan dengan waris asobah? Asobah di dalam ilmu faraid bermaksud waris yang tidak ditetapkan kadar pusaka yang akan diterimanya. Ataupun maksudnya lain, asobah ini ialah waris-waris yang tidak mendapat bahagian harta pusaka secara fardu yang telah ditetapkan oleh Allah menerusi Al-Quran dan As-Sunnah. Secara umumnya, waris-waris lelaki adalah mewarisi harta secara asobah, kecuali dua orang waris lelaki yang akan mewarisi harta si mati dengan cara fardu, iaitu suami si mati dan juga saudara lelaki seibu dengan si mati. Jadi jelas murid-murid apakah yang dimaksudkan dengan waris asobah? Iaitu waris yang tidak mengambil harta pusakanya secara fardu. Bahagiannya ataupun kadar yang dia akan perolehi tidak ditetapkan oleh Allah. Jadi bagaimana ya cara penerimaan harta pusaka bagi waris asobah ini? Baiklah, sekarang mari kita lihat subtopik yang kedua, iaitu cara penerimaan asobah. Waris-waris asobah boleh mendapat harta pusaka peninggalan si mati dengan salah satu daripada dua cara berikut. Cara yang pertama, waris-waris asobah akan mengambil kesemua harta pusaka peninggalan si mati sekiranya si mati tiada meninggalkan waris fardu. Dan cara yang kedua ialah waris asobah akan mengambil baki harta setelah harta tersebut diberikan kepada waris-waris fardu terlebih dahulu. Dan sekiranya ada baki, barulah waris asobah akan dapat, dan sekiranya tiada baki, maka waris asobah tidak akan menerima apa-apa harta peninggalan si mati. Jadi begitulah ya murid-murid, bagaimana cara penerimaan harta pusaka oleh waris-waris asobah. Iaitu bagaimana tadi murid-murid? Sama ada dia mengambil kesemua harta peninggalan si mati sekiranya si mati tiada waris fardu, ataupun waris asobah ini hanya mengambil baki harta si mati setelah harta itu diberikan kepada waris-waris fardu. Sekiranya tiada baki, maka waris asobah tidak akan menerima apa-apa bahagian harta. Seterusnya, mari kita sama-sama lihat dalil berkaitan asobah, sama ada daripada firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan juga terdapat dalilnya juga daripada hadis Rasulullah. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Sadaqallahul azim. Artinya, Allah perintah kamu mengenai pembagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Rasulullah juga bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim yang bermaksud, hendaklah kamu berikan kadar yang ditetapkan kepada tuan-tuannya, iaitu bahagian fardu kepada ahli fardu, kemudian bakinya hendaklah diberikan kepada lelaki yang lebih utama, iaitu sesiapa yang lebih dekat daripada asobah. Waris asobah terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama disebut sebagai asobah binafsi. Cuba sebut murid-murid, asobah binafsi. Bahagian asobah yang kedua ialah asobah bighairi. Cuba sebut murid-murid, asobah bighairi.
Dan bahagian asobah yang ketiga ialah asobah ma'a ghairi. Cuba sebut asobah ma'a ghairi. Asobah binafsih bermaksud waris yang akan menghabisi harta dengan sendirinya ataupun mengambil kesemua harta si mati tanpa memerlukan kepada orang lain untuk menjadikannya waris asobah. Mereka adalah terdiri daripada semua waris lelaki apabila tidak ada bersamanya waris-waris perempuan, kecuali suami kepada si mati dan juga saudara lelaki seibu dengan si mati. Jika terdapat ramai waris yang boleh mewarisi harta secara asobah binafsi dalam satu-satu masa, maka yang diutamakan ialah waris yang paling hampir hubungannya dengan si mati. Waris yang lebih jauh hubungannya dengan si mati akan tergugur dan terhijab daripada mewarisi harta. Sebagai contoh, sekiranya si mati ada meninggalkan anak lelaki dan cucu lelaki daripada anak lelaki, maka ketika itu yang layak menerima harta pusaka adalah anak lelaki si mati kerana hubungannya adalah lebih hampir. Terdapat 12 orang waris dalam bahagian asobah binafsi. Yang pertama ialah anak lelaki si mati. Yang kedua, cucu lelaki daripada anak lelaki si mati hingga ke bawah. Ke bawah tu cucu cicit dan seterusnya. Yang ketiga iaitu bapa si mati. Yang keempat, datuk si mati hingga ke atas. Yang kelima, adik-beradik lelaki seibu sebapa dengan si mati. Yang keenam, adik-beradik lelaki sebapa dengan si mati. Yang ketujuh, anak kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa si mati. Yang ke-8, anak kepada adik-beradik lelaki sebapa si mati. Yang ke-9, bapa saudara seibu sebapa si mati. Yang ke-10, bapa saudara sebapa si mati. Yang ke-11, anak kepada bapa saudara seibu sebapa si mati. Dan waris yang ke-12 ialah anak kepada bapa saudara sebapa dengan si mati. Jadi itulah senarai 12 orang waris asobah binafsi. Sekiranya terdapat ke-12 waris ini dalam satu masa, maka apa yang perlu kita lakukan ialah kita dahulukan waris yang hubungannya paling hampir dengan si mati. Terdapat juga pihak lain yang boleh mewarisi harta si mati secara asobah binafsi. Mereka ialah yang pertama, tuan atau puan yang memerdekakan hamba. Yang kedua, semua waris asobah kepada tuan atau puan yang memerdekakan hamba. Dan yang ketiga ialah baitul mal. Baiklah, sekarang mari kita lihat contoh bagaimana pembagian harta pusaka secara asobah binafsi. Sebagaimana kita ketahui tadi bahawa semua waris lelaki akan mendapat asobah binafsi kecuali adik-beradik lelaki si ibu semati dan juga suami kepada si mati. Baiklah, kita lihat contoh yang pertama. Sekiranya si mati hanya ada meninggalkan bapa dan tidak ada meninggalkan waris-waris yang lain, maka ketika itu si bapa akan mengambil kesemua harta peninggalan si mati dengan cara asobah binafsi. Baiklah, contoh yang kedua kita lihat, sekiranya si mati ada meninggalkan waris iaitu ibu dan juga bapa. Baiklah, kita lihat ibu adalah waris kategori ashabul furud, iaitu dia akan mendapat 1/3 bahagian, manakala bapa akan mendapat hartanya secara asobah. Kita lihat ibu dapat 1/3, maka harta si mati akan diberi kepada 3 bahagian, dibagikan kepada 3 bahagian, dan ibu akan mengambil 1 bahagian dan ada baki 2 bahagian lagi adalah menjadi milik kepada bapa. Jadi si bapa tadi akan mengambil harta secara asobah binafsi, iaitu mengambil baki harta setelah diberikan kepada ibu si mati. Seterusnya kita berpindah kepada bahagian asobah yang kedua, iaitu asobah bighairi. Asobah bighairi bermaksud waris perempuan yang akan mendapat harta pusakanya secara asobah dengan sebab ada bersama-sama dengannya waris lelaki yang sama taraf. Sama taraf ini maksudnya ialah mereka mempunyai hubungan yang sama dengan si mati. Contoh, anak dengan anak ataupun cucu dengan cucu. Pada asalnya, waris-waris perempuan ini mendapat bahagian hartanya secara fardu. Sebagai contoh, kalau seorang anak perempuan, mereka akan mendapat 1/2. Tetapi sekiranya pada masa yang sama, si mati juga ada meninggalkan anak lelaki, maka waris perempuan tadi ataupun anak perempuan tadi akan mengambil hartanya secara asobah yang dikenali sebagai asobah bighairi. Dan dengan mewarisi secara asobah,
waris perempuan tadi tidak lagi boleh mewarisi hartanya secara fardu. Dan waris yang mendapat asabah bighairih ini ada 4 orang kesemuanya. Mereka adalah terdiri daripada yang pertama, anak perempuan kepada si mati kerana ada bersamanya anak lelaki si mati. Yang kedua, cucu perempuan daripada anak lelaki si mati kerana ada bersamanya cucu lelaki daripada anak lelaki si mati. Yang ketiga, adik-beradik perempuan si ibu sebapa dengan si mati kerana ada bersamanya adik-beradik lelaki yang si ibu sebapa dengan si mati. Dan yang keempat, adik-beradik perempuan sebapa si mati kerana ada bersamanya adik-beradik lelaki yang sebapa dengan si mati. Dan sekiranya dalam satu-satu masa terdapat keempat-empat waris ini, maka kita dahulukan waris yang paling hampir hubungannya dengan si mati. Baiklah, sekarang mari kita lihat contoh bagaimana pembahagian harta pusaka secara asabah bighairih, iaitu apabila waris perempuan mendapat hartanya secara asabah apabila bersama dengannya waris lelaki yang setaraf dengannya. Baiklah, contoh yang pertama kita lihat, sekiranya si mati ada meninggalkan anak lelaki dan dalam masa yang sama ada meninggalkan juga anak perempuan, maka ketika ini anak perempuan tadi tidak akan dapat hartanya secara fardu, tetapi ia akan mendapat hartanya secara asabah. Jadi kedua-dua anak tadi, iaitu anak lelaki dan anak perempuan, akan mengambil harta secara asabah dengan nisbah anak lelaki mendapat lebih sekali ganda daripada anak perempuan. Dan kita lihat contoh yang kedua, sekiranya si mati ada meninggalkan seorang ibu, kemudian ada meninggalkan cucu perempuan daripada anak lelaki dan juga ada meninggalkan cucu lelaki daripada anak lelaki, maka ketika itu kita lihat si ibu akan mengambil hartanya secara fardu, iaitu ibu akan mendapat 1/6, bahagiannya dikurangkan kerana ada cucu lelaki daripada anak lelaki. Dan kita lihat cucu perempuan dan juga cucu lelaki tadi, kedua-duanya akan mengambil harta secara asabah, iaitu mengambil baki daripada harta yang telah diberikan kepada ibu si mati. Seterusnya kita sampai kepada bahagian asabah yang terakhir, iaitu asabah ma'a ghairih. Asabah ma'a ghairih bermaksud waris perempuan yang mendapat asabah dengan sebab ada bersamanya waris perempuan yang lain. Sebagai contoh, si mati ada meninggalkan adik-beradik perempuan si ibu sebapa dengannya dan dalam masa yang sama juga si mati ada meninggalkan anak perempuan. Maka ketika itu, adik-beradik perempuan si mati yang si ibu sebapa dengannya akan mendapat hartanya secara asabah. Manakala anak perempuan yang tadi tetap akan mendapat hartanya secara fardu. Dan waris yang mendapat asabah ma'a ghairi ini adalah seramai 2 orang. Yang pertama iaitu adik-beradik perempuan si ibu sebapa sekiranya bersama-sama dengannya anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki si mati. Maksudnya ialah adik-beradik perempuan si mati yang si ibu sebapa dengannya akan mendapat hartanya secara asabah sekiranya ada bersama-sama dengannya ialah anak perempuan si mati ataupun cucu perempuan daripada anak lelaki si mati. Dan waris asabah ma'a ghairih yang kedua ialah adik-beradik perempuan yang sebapa dengan si mati sekiranya ada bersama-sama dengannya ialah anak perempuan si mati atau cucu perempuan daripada anak lelaki si mati. Maka sekiranya keadaan itu berlaku, adik-beradik perempuan sebapa si mati tadi akan mendapat hartanya secara asabah, iaitu yang dikenali sebagai asabah ma'a ghairih. Sekarang mari kita sama-sama melihat contoh bagaimana pembahagian harta pusaka secara asabah ma'a ghairih, iaitu di mana waris perempuan mendapat asabah kerana bersama dengannya waris perempuan yang lebih hampir hubungannya dengan si mati. Sebagai contoh, si mati ada meninggalkan adik-beradik perempuan si ibu sebapa dan dalam masa yang sama juga si mati ada meninggalkan anak perempuan. Dan kita tahu anak perempuan ini hubungannya adalah lebih hampir dengan si mati. Dan anak perempuan ini akan mendapat hartanya secara fardu, iaitu dia akan mendapat 1/2 kerana dia seorang, dan selebih ataupun baki daripada 1/2 harta tadi adalah menjadi milik kepada adik-beradik perempuan yang si ibu sebapa dengan si mati, iaitu ia akan mendapat hartanya secara asabah ma'a ghairih. Baiklah, contoh yang kedua kita lihat apabila si mati ada meninggalkan adik-beradik perempuan yang si ibu sebapa dengannya dan dalam masa yang sama si mati juga ada meninggalkan 2 orang anak perempuan. Dan kita tahu bahawa 2 orang anak perempuan ini adalah ahli fardu, di mana apabila 2 anak perempuan dia akan mendapat bahagian sebanyak 2/3 dan adik-beradik perempuan si ibu sebapa dengan si mati tadi akan mengambil hartanya secara asabah, iaitu baki daripada lebihan harta yang telah diberikan kepada 2 orang anak perempuan tadi. Maka
dua orang anak perempuan mendapat 2/3, maksudnya harta diberikan kepada 3 bahagian dan 2 bahagian diberikan kepada 2 orang anak perempuan tadi, dan ada baki 1 bahagian itu adalah menjadi milik kepada adik-beradik perempuan si ibu sebapa dengan si mati. Jadi itulah dia murid-murid penerangan Ustazah berkaitan waris asobah, pengertiannya, bahagiannya dan juga contoh-contoh bagi setiap bahagian. Baiklah, Ustazah harap semua boleh memahami dengan baik dan insya-Allah kita akan bincangkan pada tajuk-tajuk yang lain pada sesi pembelajaran yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.